Podcast ini mengandungi kandungan sensitif. Tiada kaitan antara yang masih hidup atau yang telah mati. Segala persamaan dengan situasi sebenar atau semasa adalah tidak disengajakan. Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Menjadi seorang wanita itu kadangkala ibarat kita berlayar. Sedang asyik mengejar pelangi, lautan badai bertukar tsunami. Kisah wanita-wanita ini penuh syarat dengan hikmah. Hayatinya, jadikan ia medan untuk menilai semula jika musibah itu akibat perbuatan dan kealpaan kita sendiri. Segalanya di hikmah. Dendam seorang isteri. Namaku Nur Amali dan ini adalah kisah benar aku. Kisah yang harus kalian ambil sebagai tamsil dan pengajaran agar kalian tak mengulang kesilapan serupa yang pernah berlaku dalam hidupku. Semasa remaja, aku ada banyak impian yang aku kira semua remaja pasti menyimpan dan menyuburkan impian mereka yang sama. Aku punya impian untuk menjadi pemimpin kecil di sekolah. Dan ya, aku mendapatnya apabila aku dilantik menjadi pengawas sekolah dan presiden kelab Pandu Puteri. Aku pernah menggilap impian untuk naik ke podium dan merasai pingat emas dikalungkan ke leherku apabila aku dinobatkan sebagai jagoan balapan. Dan ya, aku dapat merasainya di alam realiti apabila namaku diumumkan sebagai tokoh olahragawati sekolah. Aku juga pernah menyimpan impian untuk memperoleh keputusan cemerlang dalam sijil peperiksaan Malaysia. Dan ya, penat lelaku mengulang kaji tanpa jemu pada setiap hari sebelum subuh. Akhirnya berhasil apabila aku membawa pulang keputusan cemerlang 10A yang menggamamkan seluruh ahli keluarga. Ya, pokok pangkalnya, aku adalah Nur Amali, wanita kecil bercita-cita mega. Bukankah nama Nur Amali itu sendiri dalam Islam bermaksud cahaya cita-citaku, cahaya harapanku? Lalu kerana itu dalam diri ini senantiasa bergemilang cita-cita dan harapanku untuk sentiasa menjadi yang terbaik, untuk menjadi yang pertama dalam mana-mana pertandingan, untuk tidak pernah kalah dalam mana-mana perlumbaan. Dan oleh kerana aku Nur Amali selalu disebut-sebut teman dan lawan, bahawa aku punya pakej lengkap sebagai idola remaja, sudah tentu ya, aku mengharapkan pasanganku juga nanti seorang pria yang setanding dengan aku. Ya, Aku menghayalkan pria yang bakal menjadi pasangan hidupku nanti, lelaki yang kacak, sekak, pintar, berkarisma, pemimpin muda terkenal, dan dalam masa sama haruslah juga dia bersifat romantis dan mengagung-agungkan aku selalu. Tetapi yang aku tidak tahu, sebaik sahaja aku menamatkan pengajian di universiti, rupa-rupanya emak dan abah sudah pun mengatur jodohku dengan seorang lelaki yang 13 tahun lebih tua daripada aku. Dia baru kematian isteri. Dia lelaki yang baik. Abah kamu kenal dia sejak dia bujang lagi. Emak memujuk, masih mempromosi Muhammad Irsyad, bekas kaki tangan abah sewaktu mereka bekerja di bawah bumbung company yang sama. Sewaktu emak menunjukkan fotonya kepadaku, aku bertempik marah. Kalian tahu kenapa? Kerana rupa parasnya yang terakam di foto itu laksana satu malapetaka kepada semua impian-impian remajaku. Hidungnya pesek. Ya, hidungnya pesek, matanya kecil, kulitnya gelap, wajahnya malap, memakai ketayap. Badannya sedikit bongkok dan bahunya agak melengkung. Realitinya, dia benar-benar satu mimpi ngeri buatku. Bagaikan langit dengan bumi jika dibandingkan dengan ilustrasi indah pria kaca impianku. Emak dan abah memohon agar aku berkahwin dengannya kerana masalah kewangan keluarga kian meruncing semenjak abah diisytiharkan muflis. Apatah lagi aku punya 3 lagi adik yang masih bersekolah. Sudah tentu emak dan abah mengharapkan seorang menantu yang tegap kewangannya untuk sama-sama membantu membangunkan ekonomi keluarga. Lalu aku terpaksa bersetuju.
Kerana aku tidak mahu menjadi anak yang derhaka. Kerana aku tidak mahu Abah terbeban. Aku tidak mahu Abah berduka cita memikirkan hal-hal masa depan keluarga. Tetapi yang emak dan Abah tidak tahu adalah janjiku terhadap diriku sendiri, bahawa aku akan menjadi seorang isteri yang membenci suaminya sendiri, bahawa aku akan menjadi permaisuri dalam kerajaan kehidupan Muhammad Irsyad, dan dia adalah lelaki hamba sahayaku, bahawa aku berkehendakkan Muhammad Irsyad mengutamakan segala keperluanku dan kepentinganku berbanding keperluan mana-mana manusia lain dalam hidupnya. Bahawa aku harus menjadi nombor 1 dalam hidup Muhammad Irsyad, tidak kiralah walau apapun yang terjadi, kerana inilah harga untuk menikahiku. Anehnya, Muhammad Irsyad mengiyakan saja dan bersetuju dengan syarat-syaratku. Apakah dia bodoh dan tolol? Aku pun tidak tahu. Kami bernikah dalam satu majlis sederhana namun indah dan serba cukup aturannya. 2 anak tiriku, hasil perkahwinan Muhammad Irsyad dengan almarhum isterinya sebelum ini, tinggal bersama kami di sebuah rumah agak mewah, lengkap gimnasium dan kolam renang biru kristal. Mungkin aku wanita bertuah, kerana sepanjang menikahi Muhammad Irsyad, tidak pernah sekalipun aku perlu bergelumang dengan minyak panas dan pijar bawang merah, kerana segala-galanya diuruskan bibi yang cekap lagi tangkas. Sarapan pagi 2 anak-anak tiri aku, kadang-kadang Muhammad Irsyad yang sediakan. Ya, apabila anak-anak kecil itu mengadu, mereka sudah jemu dengan masakan bibi dan rindukan makaroni goreng seperti yang selalu arwah ibu siapkan untuk mereka. Mendengarkan rengekan budak kecil itu membuat aku meluat dan benci. Barang keperluan untuk ke sekolah, baju seragam, kasut, stokin, alat tulis, hatta menyemak homework anak-anak agar semuanya serba lengkap, pun Muhammad Irsyad yang lakukan. Kerana apa? Kerana aku tak ambil peduli, malah mendatangkan benci kerana fikirku, mengapa pula aku yang harus bersusah payah kerana mereka bukan zuriat asliku. Persiapan hari jadi anak-anak tiri pada setiap bulan September dan November pun Muhammad Irsyad yang buru-buru membeli, menyusun dan mengatur. Kerana itu aku jadi bertambah cemburu dan benci melihat 2 anak tiri ini dilebih-lebih, diangkat-angkat, disanjung-sanjung, sedangkan aku semasa kecil dulu tak pernah pun sekali diraikan sebegini hebat. Maka melihat berus gigi Muhammad Irsyad di kamar mandi diletakkan di dalam gelas kaca yang sama dengan berus gigiku pun mendatangkan rasa jijik dan benci. Ya, aku jijik dan benci. Baju kerjanya tak pernah aku setrika, tali lehernya tak pernah aku simpulkan ke lehernya. Kopinya, mengapa perlu aku bancuhkan? Kerana iya, aku tidak suka dan aku tidak akan suka sampai bila-bila. Kalau bertengkar, suara aku yang lebih tinggi kerana aku sentiasa mahu menang, dan Muhammad Irsyad lah yang senantiasa beralah dan mengeya-eyakan saja. Pokoknya semua perkara dalam rumah besar ini mendatangkan benci di lubuk hatiku. Yang membuat aku gembira dan bahagia hanyalah apabila Muhammad Irsyad memenuhi setiap permintaanku. Aku suka membeli belah. Aku suka shopping. Lalu, aku diberi kad kredit dengan kredit limit yang ulala. Aku keluar masuk butik Chanel. Aku keluar masuk butik Dior. Aku keluar masuk butik Prada. Aku keluar masuk butik Louis Vuitton. Aku borong apa-apa saja aku suka. Kerana itu saja yang membuat fikiranku terlupa pada apa-apa saja yang membuat aku benci tentang kehidupan baharuku bersama Muhammad Irsyad dan 2 anak tiriku. Lalu, pada suatu senja Oktober yang basah,
Sewaktu jalan Bukit Bintang hiruk-pikuk digempur kenderaan dan ratusan manusia berjalan kaki. Sewaktu aku baru selesai memilih 7 batang lipstik di Sephora, aku menyeluk poket tas tangan Lady Dior rona biru indigo kemasan lambskin yang baru seminggu ku pakai. Mana dompet aku? Aku beraba-raba lagi. Aku seluk poket Lady Dior biru indigo ku. Mana mungkin dompet aku tertinggal? Aku tak pernah keluarkan dompet tu daripada beg tangan aku. Lalu aku menelefoni suamiku, Muhammad Irsyad. Yang, mana dompet I? Kan dompet I tak ada. Bukankah you baru simpankan RM500 dalam dompet I semalam? Aku bertempik di telefon di pucuk dinding Sephora. Oh, rupanya suamiku yang tolol dan separuh pelupa itu meminta maaf. Mengaku bahawa dia mengeluarkan dompetku kerana perlu mengambil wang kecil untuk diberikan kepada bibi untuk membeli roti dan aiskrim anak-anak. Bodohnya. Aku berteriak marah meminta suamiku yang tolol itu segera datang membawa dompetku ke Sephora. Kerana aku benar-benar malu, aku tersadai di sebelah kaunter dengan wajah merah padam dan tidak punya wang harta RM1 pun untuk dibayar kepada gadis kaunter Sephora yang tersenyum-senyum sinis. 10 minit, 15 minit, 20 minit, setengah jam, 1 jam. Bayang Mama Irsyad tak kelihatan pun di pintu masuk Sephora. Aku bengang. Aku betul-betul bengang dan panas hati. Aku dial nombor Mama Irsyad sekali lagi. Kemana saja suamiku? Dan bila saja aku membuka mulut mahu bertempik, suara parau seorang lelaki lain menjawab panggilan telefonku. Puan Nur Amali, puan ni isteri kepada saudara Mama Irsyad? Ya saya. Aku menjawab keheranan. Maafkan saya puan. Suami puan terlibat dalam kemalangan. Dia ditimpa kren launcher yang terjatuh dekat pembinaan lebuh raya Star Corridor. Puan datanglah ke HUKM sekarang, puan. Jantungku tergeletak melorot ke kaki. Dalam hujan renyai-renyai senja Oktober, aku tiba di perkarangan HUKM dan di sana emak, abah, ibu dan ayah mertuaku juga anak-anak diriku sudah sedia menunggu dengan pipi berlinang air mata yang deras bukan kepalang. Suamiku Muhammad Irsyad akhirnya disahkan meninggal dunia pada jam 9 suku malam kerana kecederaan parah di dada. Dikabarkan ada 2 lagi mangsa terbabit dalam kecelakaan jalan raya yang sama dan kedua-duanya masih bertarung nyawa di ICU. Aku tidak menangis. Aku tidak sekali-kali meneteskan air mata. Bahkan aku berasa lapang dan lega kerana akhirnya inilah cara aku dibebaskan daripada Muhammad Irsyad yang tidak pernah ku cintai. Entah mengapa hatiku tiba-tiba terasa kesat seperti batu. Namun apabila Tuan Imam solat jenazah memanggil aku untuk mengucup dahi Muhammad Irsyad buat kali terakhir sebelum kain kafannya diikat di kepala, aku menghampiri tubuh Muhammad Irsyad yang sejuk dan kaku. Ku renung-renung kembali wajah Muhammad Irsyad bagaikan mahu menghafal semuanya. Hidungnya yang pesek, matanya yang kecil, kulitnya yang sawo matang gelap. Namun kali ini wajahnya terang benderang, bercahaya gemilang, seperti terlalu bahagia dan tidak sabar mahu kembali menemui Tuhan. Aku masih tidak menangis. Sebulan selepas pemergian Muhammad Irsyad, kedua-dua family memanggil aku ke pejabat pekuam untuk mendengar pembacaan wasiat. Yang membuat aku terperanjat sekali adalah mendengar betapa seluruh harta kekayaannya itu yang tidak terbilang banyaknya, aset-asetnya yang bertaburan di seluruh negara, rumah sewa, jongkong emas, tanah, wang simpanan, saham dan sebagainya, kesemuanya dituliskan dengan namaku.
Wahai Nur Amali, wahai isteri yang kucintai, surat wasiat itu dibacakan untukku. Dengan ini kuwariskan segenap harta bendaku untukmu, Nur Amali. Dan aku hanya meminta satu daripadamu, agar menjadi ibu yang baik buat 2 orang anak kita. Dan aku bermohon supaya harta ini diuruskan dengan baik, disedekah dan dikongsi juga bersama insan-insan fakir yang memerlukan. Semoga pahala itu sampai kepadaku nanti. Berjanjilah kepadaku, wahai isteriku Nur Amali. Hanya pada saat itu, air mataku berhamburan, berlinangan. Hatiku sedih dan hatiku luka dicakar-cakar kesedihan. Kisah benar ini aku bacakan buat kalian. Semoga ia menjadi teladan terhebat buat para isteri yang pernah terfikir untuk menzalimi dan menganiayai suami sendiri seperti mana yang telah aku lakukan. Benar, salah satu kunci syurga isteri adalah taat kepada suaminya. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban yang bermaksud, jika seorang wanita solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga maruahnya dan mentaati suaminya, masuklah dia ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang dia mahu. Kisah benar ini aku bacakan buat kalian. Semoga ia menjadi teladan terhebat. Ya, aku berjanji dengan tulus dan ikhlas bahawa aku mahu segera menebus dosa-dosaku terhadap suamiku, Muhammad Irsyad. Aku berjanji mahu menjadi ibu yang baik buat anak-anakku. Aku berjanji mahu membayar kembali hutang jasa dan hutang nyawa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala taubatku ini. Pada zaman moden ini, semakin ramai wanita menjadi kuasa dominan dalam struktur sosial. Semakin ramai wanita mengisi tempat yang tertinggi dalam tampuk pentadbiran. Lalu kerana itu, bukan perkara aneh apabila sesetengah wanita berstatus ketua dalam masa yang sama bergelar isteri mendapati agak sukar untuk patuh terhadap pasangannya. Yang selalu terjadi, isteri ini bertindak seperti ketua keluarga yang menentukan hala tuju rumah tangga. Sehingga tanpa disedari, ciri-ciri seorang isteri yang derhaka terhadap suami lama-kelamaan bersebati menjadi kebiasaan. Ingatlah, seorang isteri yang menderhakai suaminya adalah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa paling besar seorang isteri adalah derhaka kepada suaminya. Jadilah isteri yang baik yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya, syurga seorang isteri itu di bawah tapak kaki suaminya. Semoga anda mendapatkan hikmah daripada kisah dendam seorang isteri ini.